Meredith Lee Francis dan kumpulan kami iaitu kumpulan 9 ingin membentangkan tajuk kami iaitu keyakinan diri di air. Pengenalan kepada tajuk ini ialah ratusan malah ribuan manusia mati saban tahun disebabkan lemas dalam air sama ada di sungai ataupun di laut. Kadangkala kematian mereka dikira sia-sia. Kadar kematian disebabkan kes lemas di negara ini 4 kali ganda lebih tinggi berbanding kadar kematian melibatkan mangsa kebakaran. Demikian jelas Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Datuk Seri Muhammad Hamdan Wahid. Pada tahun lepas saja, kita ada dalam statistik 350 kematian disebabkan aktiviti air di 5 kawasan utama antaranya pantai dan sungai. Tambahannya, kes lemas di kawasan sungai, tali air, pantai dan air terjun menunjukkan bilangan tertinggi. Sementara itu, Muhammad Hamdan berkata sehingga Julai tahun ini, sebanyak 161 kes lemas direkodkan di seluruh negara membabitkan 120 kematian, manakala seorang mangsa cedera. Daripada jumlah itu, kes lemas di sungai merekodkan bilangan kes tertinggi iaitu 103 kes membabitkan 84 kematian. Katanya, Sabah, Sarawak dan Selangor mencatatkan jumlah kes lemas tertinggi setakat ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Syazwana binti Muhammad Taha dan saya akan membentangkan tentang apakah itu keyakinan diri di dalam air. Konsep sosio-psikologi tentang keyakinan diri adalah berkaitan dengan berasa yakin terhadap diri sendiri daripada segi pertimbangan, keupayaan dan sebagainya. Jadi, apakah itu keyakinan diri di air? Keyakinan diri di air adalah apabila seseorang itu mempunyai pertimbangan dan keupayaan untuk berada di dalam air. Contohnya, kita akan merasa selesa dan tidak takut apabila berada di dalam air, sama ada di dalam kolam renang, sungai, laut dan sebagainya. Keyakinan diri di air adalah amat penting kerana ini akan membantu kita untuk berada di dalam situasi kecemasan. Pengetahuan asas seperti mengapungkan diri, menyelam, berenang dan bernafas adalah perlu diketahui dengan lebih mendalam untuk meningkatkan lagi keyakinan di dalam air. Seterusnya adalah punca yang menyebabkan lemas. Antaranya ialah ketidakupayaan untuk berenang, jatuh melalui ais nipis, meninggalkan kanak-kanak tanpa pengawasan berhampiran badan air, gegar otak, sawan atau serangan jantung semasa berada di dalam air, pengambilan alkohol semasa berenang atau menaiki kapal, cubaan membunuh diri dan meninggalkan bayi tanpa pengawasan walaupun untuk jangka masa yang singkat dalam tub mandi. Aktiviti yang membina asas keyakinan dalam air. Yang pertama, memakai baju keselamatan atau life jacket. Yang kedua, apungan dengan menggunakan life jacket. Terdapat 2, yaitu latihan bernafas dan aktiviti apungan. Baju keselamatan atau dipanggil life jacket wajar untuk diwajibkan kerana dapat mengelakkan diri daripada risiko yang tidak diingini seperti lemas. Hal ini kerana baju keselamatan dapat membantu mengapungkan badan di permukaan air. Ada 4 ciri-ciri keselamatan baju keselamatan. Yang pertama, berwarna terang. Yang kedua, mempunyai whistle. Yang ketiga, warna pantulan cahaya. Dan yang paling terakhir, tali kekunci yang baik untuk mengapungkan manusia. Latihan bernafas. Berdiri di dalam air, tarik nafas melalui mulut sahaja. Tahan nafas dan selamkan muka. Apabila nafas tidak dapat ditahan lagi, dengan perlahan-lahan hembuskan melalui hidung. Selepas semua udara dikeluarkan, angkat muka perlahan daripada air dan tarik nafas. Terdapat beberapa perkara yang penting perlu dilakukan sebelum memulakan aktiviti apungan. Antaranya ialah mengasingkan peserta mengikut jantina, memberi dan mendengar arahan dengan jelas, berjalan sambil berpegang tangan dan membuat senaman ringan ataupun pemanasan badan. Perkara ini amatlah penting kerana kita dapat mengelakkan daripada kemalangan berlaku dan kita dapat mengelakkan juga gangguan seksual daripada berlaku di antara lelaki dan perempuan.
Pemanasan badan amatlah penting sebelum melakukan sebarang aktiviti. Antara kepentingan pemanasan badan ialah dapat mengurangkan kadar risiko kecederaan seperti kekejangan otot. Yang kedua, merangsang peningkatan pergerakan otot. Yang ketiga, meningkatkan kadar degupan jantung atau meningkatkan kadar nadi. Dan yang terakhir, mekanisme pelepasan haba dalam badan dapat diaktifkan. Apungan berdiri adalah salah satu apungan yang asas sebelum anda mempelajari cara-cara berenang. Cara-cara untuk terapung berdiri adalah dengan memasuki kolam yang hampir sama dengan ketinggian anda. Seterusnya, tarik nafas sedalam yang mungkin dan gerakkan kaki seperti gerakan gaya kata atau dada. Dan juga gerakkan kedua tangan seperti gerakan ayam yang mengepak-ngepak sayapnya. Ianya bertujuan untuk mendorong anda sehingga anda terapung. Dan yang terakhir, lakukan setiap pergerakan tersebut secara berulang-ulang supaya menjadi kebiasaan. Kepada pemula yang ingin melakukan aktiviti apungan ini, anda boleh dibantu dengan bantuan daripada pelampung dan kickboard. Anda juga perlu mendapat pengawasan daripada seseorang yang boleh menyelamatkan anda sekiranya kemalangan berlaku. Berikut adalah contoh cara-cara terapung berdiri secara individu. Yang kedua ialah jenis apungan terlentang. Cara untuk melakukan apungan ini adalah dengan berdiri dalam air paras dada secara berpasangan. Setelah itu, salah satu pelaku rendahkan badan sambil depakkan tangan. Bentangkan badan sambil dibantu oleh rakan, rileks dan bernafas seperti biasa. Setelah itu, hentikan badan dan dongakkan kepala, kemudian tahan seberapa lama. Setelah itu, turunkan tangan ke sisi badan sambil rapatkan lutut ke dada. Naikkan kepala dan bahagian atas badan dari permukaan air dan berdiri semula. Yang ketiga pula ialah jenis apungan meniarap. Berdiri menghadap dan memegang dinding kolam. Selepas itu, jalan undur sehingga maksimum dan tarik nafas. Naikkan sebelah kaki, diikuti sebelah kaki lagi sambil rendamkan muka. Pada masa itu, rileks dan tahan nafas. Dan apungkan diri selama yang boleh. Apabila tidak dapat diteruskan apungan tersebut, rapatkan kedua lutut ke arah dada dan tekan kedua tangan ke arah kaki sambil menaikkan kepala. Apungan kelapa pula, berdiri dalam air paras dada, tarik nafas dalam lalu bongkok badan ke hadapan sambil naikkan kedua lutut ke arah dada. Rapatkan dagu ke leher dan peluk kedua lutut. Rileks dan tahan nafas. Lepaskan pelukan, naik kepala dan berdiri semula. Seterusnya kawan-kawan, kita akan mempelajari kepentingan aktiviti keyakinan diri di air. Yang pertama adalah kita tidak akan mudah berasa panik apabila berada di dalam keadaan yang cemas. Contohnya, apabila kita tidak mudah berasa panik, kita akan mengetahui apa langkah yang seterusnya yang patut kita lakukan untuk menyelamatkan diri ketika hampir lemas di dalam air. Seterusnya adalah mempelajari pengetahuan asas ketika berada di dalam air. Kita akan mengetahui tentang cara-cara untuk mengapungkan diri, menyelam, berenang, dan bernafas ketika berada di air. Pengetahuan asas ini amat penting untuk bukan sahaja menyelamatkan diri sendiri, tetapi ia juga boleh membantu kita untuk menyelamatkan nyawa orang lain. Selain itu juga, supaya dapat bersedia dari segi fizikal dan mental ketika menjalani aktiviti-aktiviti di air yang mencabar. Contohnya, kita sudah bersedia dengan teknik-teknik yang patut dilakukan ketika berada di air dan bersiap sedia untuk menghadapi segala kejadian yang akan berlaku ketika melakukan aktiviti-aktiviti seperti snorkeling dan berkayak. Akhir sekali, supaya dapat membina dan meningkatkan keyakinan diri di air, kita akan lebih berani dan melakukan aktiviti-aktiviti di air. Akhir sekali, kesimpulan.
iaitu kita mestilah mempraktikkan aktiviti-aktiviti yang membina asas keyakinan diri di dalam air. Sebagai contoh, memakai baju keselamatan, apungan dengan menggunakan life jacket, dan yang paling penting, cara berenang. Hal ini dikatakan demikian kerana perkara-perkara seperti ini untuk digunakan pada masa yang akan datang. Okey, yang kedua, kepentingan asas keyakinan diri di dalam air adalah supaya kita dapat berdepan dengan waktu-waktu kecemasan yang sukar dijangka. Yang ketiga, iaitu yang terakhir sekali, keyakinan diri di air dapat meningkatkan keberanian dalam setiap diri individu untuk melakukan aktiviti-aktiviti di air. Okey, itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.